Lagi Nabi SAW diceritakan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika mana Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, ayat ni famous, ayat ni tahu orang baca halu jumpa apa Roblok tengah jalan, waja'alna. Baca waja'alna kah? Baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika mana Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy Mekah ni, pembesar Quraisy Mekah ni, depa upah pemuda-pemuda depa di kalangan apa nama kabilah-kabilah. Dia ambil kabilah ni 2 orang, dia ambil kabilah ni, setiap kabilah tu ada orang yang mengepung rumah Nabi SAW, upah pemuda ni. Ketika mana mereka mengepung rumah Nabi SAW dan mereka bercadang akan membunuh Nabi SAW pada malam itu, baginda Nabi SAW nak keluar daripada rumah, sedangkan rumah mereka di rumah Nabi SAW dikepung. Hampir waktu subuh Nabi nak keluar rumah, maka Nabi keluar, Nabi ambil pasir, baca ayat ini, ditabur kepada tanah, maka ni tertidur, tidur dalam keadaan celak mata. Kalau celak mata tidak boleh kita tengok celak mata. Orang lain tengok dia macam tak tidur lah, tapi dia tak sedar, kata Nabi itu keluar dah. Nabi SAW keluar dari rumah Nabi suruh perintah Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidur di tempat dia, gantikan Nabi SAW. Nabi keluar menuju ke rumah sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini apa makna dia? Dan kami jadikan sekatan yang menghalang mereka daripada memandang di hadapan mereka, sekatan di hadapan dan sekatan di belakang mereka. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat siapa mereka itu. Orang-orang yang tak mau terima kebenaran. Ayat ini bukan saja Nabi baca ketika mana Nabi nak keluar rumah, masa rumah Nabi dikepung tu, tapi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita. Allah kata apa? Waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan apa? Sifat tamak mereka kepada dunia. Kami jadikan sifat tamak mereka kepada dunia, sifat gila mereka kepada harta benda, gila pangkat, itu sebagai sekatan. Mereka tak dapat nak tengok kebenaran. Mereka terlalu cinta kepada dunia, terlalu gila kepada harta benda, pangkat, maka mereka tak dapat nak melihat kebenaran yang dibawa oleh Islam. Waja'alna min baini aydihim saddan, yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan. Dia berkata hak buruk itu adalah baik, hak baik itu buruk. Nampak lagu tu terbalik. Mereka cintakan dunia yang singkat. Di hadapan mereka ada juga sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi diutuskan untuk apa? Untuk beri peringatan. Hampa kena ingat
litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi ni seorang yang memberi peringatan. Inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira. Allah kata kat Nabi SAW, sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad ialah untuk menjadi pemberi berita gembira dan juga memberi peringatan. Tapi orang yang dah cintakan dunia, gila pangkat, bila kita ajak kepada kebenaran, dia tak nampak. Dia hangit, tuan-tuan. Hak karat ni, dia tak nampak dah kebenaran. Di depan mata dia tak nampak dah. Kebenaran yang ada depan mata dia dah tak boleh nak tengok dah. Sebab apa? Dia terhijab dengan dunia dia, dengan harta benda dia, dengan pangkat dia, dengan kehidupan mewah. Mewah sat, tuan-tuan. Sat ya. Tak lama mana pun dapat 600 lepas ni boleh berapa, tuan? Sat yang 600 tu sehari habis dah. Berim kan. Lepas tu seronok sat. Sampai orang cerita hak yang keburukan yang orang buat tak nampak. Keburukan yang kezaliman yang dilakukan tak nampak, dengan sebab dapat yang tu je. Ni Allah kata wa ja'alna min baini aydihim saddan. Depan depa ada tembok pemisah, tak nampak kebenaran. Belakang depa pun tak nampak kebenaran. Min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dibagi peringatan kepada mereka, mereka tak nampak, mereka kata ini bukan rasul, ini bukan daripada rasul Nabi SAW, ini hanya rekaan semata-mata. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mereka sangka dunia ini boleh tolong dia. Dunia, dengan cintakan dunia, cintakan harta, gila pangkat ni boleh tolong dia. Lupa kepada kebenaran Islam, lupa nak fikir tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, bila tolak Nabi SAW, dia pun lupa dah. Sebab apa? Sebab pangkat mereka. Lalu kami tutup pandangan mereka, Allah kata fahum la yubsirun. Tutup pandangan mereka, maka mereka itu tidak dapat melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Dengan sebab mereka selalu cintakan dunia, takut nak mati. Orang yang cintakan dunia sampai takut mati. Inilah dunia adalah menjadi tembok penyekat kepada perkara-perkara. Allah tutup pandangan mereka dalam keadaan mereka tak nampak kebenaran. Kalau sembahyang pun, sembahyang bersama-sama dengan kita pun, mereka ni kalau sembahyang pun, sembahyang tu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang mereka tetap tidak bercahaya. Mereka sembahyang, hakikatnya sembahyang mereka tak adalah sembahyang yang lalai, sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang macam lepas batuk di tangga, sembahyang yang tidak ada tawaduk, rendah diri depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak sembahyang, kita bersedia berdawai, kita rasa kita ni hamba, kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bila kata Allahu Akbar itu haram dah dunia kepada kita. Tak ada dah dunia dalam hati kita ni. Ni Allahu Akbar, ni teringat ni. Teringat kata baru dapat tadi, baru keluar dari kedai. Teringat nak pergi makan apa tak lagi. Itu kita cintakan dunia.
kita cuba leraikan dia, cuba halang dunia masuk dalam hati kita. Waktu kita sembahyang, janganlah bagilah tawaduk, bagilah ada rasa rendah diri depan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita ni sebagilah sembahyang yang penuh harap. Harap apa? Harap Allah ampun, harap Allah terima fardu sembahyang kita. Orang yang sembahyang dia tak ingat dah benda-benda yang di luar sembahyang dia. Waktu sembahyang dia tak ingat dah benda yang sembahyang dia. Tak ingat dah perkara-perkara dunia yang lara, yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sembahyang ini Allah kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kamu daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Sembahyang. Tapi bila sembahyang dalam keadaan lalai, sembahyang dalam keadaan rasa tak seronok, sembahyang kita sembahyangnya melepaskan asal lagi tak sembahyang, orang kata apa pula tak sembahyang, anak-anak kata pula aku ayah sembahyang. Kita sembahyang dalam keadaan khusyuk, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima sembahyang kita. Orang yang lalai dalam sembahyang dia, orang yang datang sembahyang dalam keadaan sembahyang dia rasa jadi malas. Ini antara sifat orang munafik. Dan sembahyang dalam keadaan dia malas. Iza qamu ila salah qamu kusala. Jika mereka datang sembahyang, mereka mendirikan sembahyang, mereka sembahyang dalam keadaan malas. Kalau sembahyang seorang-seorang buat malas, baca sekadar wajib-wajib itu pun lalai, baca bukan betul tajwid dah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru ni sini kat YouTube. Oh, qiraat mana tu tahu? Satu nafas Fatihah. Tuan, sembahyang dalam keadaan malas, qamu kusala, yang sifat orang munafik. Tuan jangan tuan. Kalau sembahyang betul-betul sembahyang, sungguh-sungguh sembahyang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang Allah belenggu kepala dia, Allah tak bagi, Allah tutup hijab daripada kebenaran. Sembahyang juga, tapi sembahyang dalam keadaan malas, qamu kusala. Kalau seorang malas, dia malas, sembahyang juga tapi dalam keadaan malas. Di rumah bini kata apilah sembahyang kan, waktu nak habis dah. Ni bini malu kat bini, pergi kat ambil sembahyang. Sembahyang ni dalam keadaan malas, tak rasa seronok dalam sembahyang dia. Ni orang yang sakit hati dia. Kalau depan orang ramai, yura'unan nas. Ni sifat orang munafik. Kalau depan orang ramai dia riak, nak bagi orang tengok dia rajin. Kalau seorang-seorang dia qamu kusala, yura'unan nas. Mereka sembahyang ni nak bagi orang tengok. Tak ada orang tengok, buat cincai. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat Allah melainkan sikit yang ingat Allah Taala. Ni orang yang mana Allah hijab mereka daripada tengok nampak kebenaran. Orang nak cerita kebenaran dia buat tak tahu. Apa ni kira kata kat orang kan? Jenis ada. Kita cerita bab kebenaran, dia buat tak tahu, dia tak terima. Sebab apa? Hati dia dah rosak. Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengar mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Risau dengan tutupan yang rapat, Allah tutup. Dia cerita apilah apa pun,
Dia tak boleh terima lah. Dia kata hak tu lah. Hak ni lah dia bagi makan dekat aku ni. Depa ni lah, sebab depa ni ada lah aku boleh makan. Aku boleh hidup lah ni. Anak-anak aku boleh kerja. Kata bumi ni bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh duduk di mana-mana pun bukan orang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki kat kita. Itu kena faham. Kebenaran bila dicerita orang yang Allah hijabkan mereka ni, mereka tak dapat kebenaran. Sembahyang mereka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembahyang, namun akhlak dan perangai mereka macam orang tak sembahyang. Sembahyang juga tapi akhlak perangai macam orang tak sembahyang. Tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelas ilmu, ada kuliah ilmu, dia tak mau dengar. Sembahyang juga, sembahyang ada juga, sembahyang pergi sembahyang Jumaat jumpa. Ada dia ni. Tak pernah mai kuliah, tak pernah mai ni. Duduk dalam keadaan kejahilan. Tuan, kena keluar daripada kepompong itu, kepompong kejahilan itu. Carilah ilmu. Orang dah sediakan tempat, jatuhkuasa, surau, masjid dan sebagainya, sediakan tempat untuk kita menuntut ilmu. Jemput para penceramah, para ustaz untuk menerangkan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang-orang ni kalau kita nampak mereka ni sembahyang, tapi Allah tak terima. Tapi kita tak boleh nak ni, tak boleh nak hukum orang lah. Kita tengok dari segi zahir. Mudah-mudahan Allah bagi mereka hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan. Nanti kita sambung ayat yang ke-10. Kita ulang sikit lagi ayat yang ke-9 ni, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Yang baik Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Semalam sepatutnya saya hadir, tapi saya minta tangguh pada malam ini sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan. Sebentar tadi ada seorang hamba Allah, dia telefon saya minggu lepas lagi. Dia nak jumpa saya, nak wakafkan Al-Quran. Dia kata kebanyakan bukan dia seorang yang wakaf, untuk ramai-ramai lah yang antara dia cari sahabat-sahabat yang sudi mewakafkan Al-Quran. Kemudian dia cari pula sekolah-sekolah Muhammad Tafiz. Dia nak bagi kat orang yang hafal Quran, orang yang alhamdulillah dia dekat sekolah saya dia pergi tadi. Dia berumai, dan saya kata malam ni saya kuliah di sini, saya tak, dan di sekolah saya tak ada. Lepas tu dia turun mai sini. Dia nak pergi KL. Dia singgah di sini, serah Al-Quran gitu. Cantik Quran ni. Dan kalau nak perlu boleh beritahu kepada saya, insyaallah. Ada terjemahan cuma yang ni kecil lah sikit. Kalau yang Quran yang besar yang tak ada terjemahan tu, boleh harga dia tak mahal mana. Kalau nak lebih kurang RM30, 30 ke 35. Kalau kita beli di kedai dia jadi mahal balik.